Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan tajuk pada hari ini, suka untuk Ustazah kita mulakan dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, baik. Pada hari ini insya-Allah kita akan cuba untuk memahami tajuk yang sangat penting dalam bab tafsir, iaitu bab rasuah. Rasuah itu dalam bahasa Melayu, bahasa Arab rasuah. Okey, pada muka surat 66. Okey, sebenarnya kita punya ulumul Quran masih ada satu tajuk lagi. Tapi tak apa, kita pergi dulu pada tafsir. Baik. Pergi tengok. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Cuba anak-anak bacakan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Okey. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Apakah maksud ayat seterusnya? Watudlu biha ilal hukam. Dan jangan kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Hukam bermaksud hakim. Litakulu fariqan min amwalin nas. Okey, apa maksud litakulu? Supaya dengan maksud agar kamu dapat makan fariqan sebahagian harta orang lain, amwalin nas, dengan jalan dosa. Okey, bil ismi wa antum ta'lamun. Padahal kamu mengetahui. Maksudnya dalam ayat Al-Quran ini dah jelas menunjukkan tentang pengharaman memakan harta dan memberikan harta kepada orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Ma'anil kalimat di sini ada 1, 2, ada 5 yang perlu anak-anak ingat, hafal. La ta'kulu, la ta'khuzu. Apa maksud la ta'kulu? Jangan makan. La ta'khuzu, jangan ambil. Bil batil, dengan cara yang salah. Bi khilafil haqq, iaitu dengan cara yang menyalahi kebenaran. Okey. Watudlu, tadfa'u, memberikan, membayar. Okey. Fariqan, sama dengan qita'atan, satu bahagian. Okey. Bil ismi bizambi, dengan dosa. Rasanya biasa. Kadang-kadang kita jumpa dosa orang pakai ismun dan kadang zanbun. Okey, baik. Di sini syarah ayat ijmalan. Okey. Nahanallah an na'kula amwalan nasi bil batil. Nahanallah. Apa makna naha? Allah maksud naha larang. Betul? Nahyu, larang. Nahana. Siapa yang akan larang kita? Siapa yang melarang Allah? Allah Subhanahu Wa Taala melarang an-na'kula, melarang kita dari makan amwalan nas bil batil, harta-harta manusia dengan cara yang salah. Okey, memakan manusia dengan harta manusia dengan cara rasuah, rampasan. Okey, mengambil hak orang yang sepatutnya menerima duit tapi dia tak terima duit, diambil oleh orang lain. Itu semua memakan harta dengan cara yang batil. Yang kedua, an la nulqiya bil amwal ila al hukam rashwatan. Tidak memberikan wang, memberikan duit kepada para hakim, al-hukam. Okey, sebab ayat tu jelas, watudlu biha ilal hukam, dan kamu beri kamu beri harta itu kepada para hakim. Dalam ayat tu jelas Jadi an la nulqiya bil amwal ilal hukam, jangan kamu berikan duit kepada hukam, para hakim, rashwatan, sebagai rasuah, linatawassala biha ila ghardina, supaya kita dapat sampai kepada tujuan kita. Okey. Yang ketiga, inna syuyu ar-rashwah fil ummah ta'tilul adla fil qada.
Okey, sesungguhnya tersebarnya rasuah di kalangan umat itu menidakkan keadilan dalam kehakiman. Seterusnya yang keempat, haramun ala kulli muslimin. Haram ke atas setiap orang Islam an ya'kula untuk makan harta saudaranya yang muslim mala akhihil muslim birashwah. Haram setiap orang Islam makan harta saudaranya yang muslim dengan cara rasuah. Okey, baik. Yang kelima, izan tasharatir rashwah fi ummah adda biha ila dha'fi wa ta'adi wa tabawud. Jika tersebarnya rasuah di kalangan umat, ini akan membawa kepada kelemahan, ad-dha'f wa ta'adi, permusuhan. Okey, lagi at-tabawud. At-tabawud, kebencian, saling benci, membenci. Okey, baik. Jadi dalam ayat ini Allah jelaskan kepada manusia dengan cara yang jelas. Okay, Islam ini bukan sekadar kisah pasal ibadah, tapi Islam ini juga berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan harta. Kerana isu harta ini, walaupun nampak seperti kebendaan, tetapi itu adalah satu isu yang dititik beratkan di dalam Islam. Sebab apa? Dengan sebab harta ini akan berlaku permusuhan. Dengan sebab harta ini akan berlaku pembunuhan. Okay, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada dekat dengan rasuah ni. Hidup dalam rasuah. Kerana bila ada rasuah, maka akan tertindaslah orang yang lemah. Sebab apa? Bila orang yang ada kuasa dan sebagainya, ada wang ringgit, melakukan kesalahan, diberikan rasuah, maka mereka terlepas daripada pengadilan yang betul. Okey, ini adalah satu ancaman, okey, kepada perundangan, okey, mahkamah, kepada pihak yang berkuasa, okey, rasuah. Okey, dalam bahagian tazkirah itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu. An Sauban radhiyallahu anhu qala la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, melaknat tiga golongan yang disebutkan ini. Yang pertama ar-rashi, orang yang memberi rasuah, wal murtashi, orang yang menerima rasuah, wal ra'ish, orang yang menjadi pengantara di antara pemberi dan penerima rasuah, yang jadi orang tengah. Ini pun Rasulullah melaknat golongan ini. Hadis riwayat. Baik. Mafhum ar-rashwah wa hukmuha. Dari segi bahasa, asal kalimah rashwah ini daripada fi'il sulasi rasya wa rasya. Okey, jadi yang satu alif yang tegak tu panggil alif mamdudah, yang satu lagi alif maksurah. Yang itu kamu akan belajar dalam lugah lah. Okey, ini sekadar untuk mengenalkan. Dari segi istilah, ma yu'ta li haqqin. Okey, apa yang diberikan untuk membatalkan kebenaran. Okey, untuk menjadikan salah sesuatu yang benar. Aul ihqaqi batil, atau untuk membetulkan sesuatu yang salah. Untuk membatalkan sesuatu yang hak atau menjadikan hak sesuatu yang batil. Okey, sesuatu yang diberikan untuk menjadikan sesuatu yang hak itu batil, dan yang batil itu adalah sesuatu yang hak. Itu rasuah. Hukumnya haram. Haramal Islamur rashwah. Islam mengharamkan rasuah, tahriman qati'an, pengharaman yang pasti. Okey. Anwa'ur rashwah. Ada tiga jenis rasuah. Yang pertama, okey, ar-rashwah li-ibtali haq. Rasuah untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan yang batil. Untuk membatalkan yang hak dan menjadikan yang batil itu hak. Okey. Seterusnya, macam mana kita kata rasuah untuk menjadikan sesuatu yang batil itu hak dan yang hak itu batil?
Contohnya dalam orang langgar lampu isyarat. Si A langgar lampu isyarat. Sepatutnya dia didenda. Diberikan surat saman. Tapi disebabkan kes-kes yang kita kata tutup, saya bukan kata ini terjadi, wallahualam, saya tak pernah tahu. Saya tak pernah pasti dengan perkara ini. Tapi ini contoh kalau berlaku perlu dielakkan. Okey. Jadi dia nak orang yang disaman, sepatutnya keluar saman. Tapi sebab diberikan duit poket tepi, maka dilepaskan daripada surat saman itu. Itu pun maksudnya orang yang memang dah salah, langgar lampu isyarat. Sepatutnya dapat surat saman. Tapi sebab kes surat tepi, duit tepi ni menyebabkan orang yang memang bersalah tu tadi, menjadi orang yang benar. Faham tu? Ataupun menjadikan sesuatu yang benar itu batil. Contohnya seseorang itu dituduh dengan satu kesalahan. Yang mana kesalahan itu bukan dia yang buat. Dia di pihak yang benar. Tapi disebabkan rasuah, maka dalam kes kehakiman pula, elok-elok orang tu sebenarnya benar, disebabkan rasuah menyebabkan dia dikatakan bersalah. Dan diberikan tuduhan sekian-sekian, diberikan hukuman sekian-sekian. Ini yang pertama. Yang kedua, rashwah lil husul 'ala al-haq. Rasuah untuk mendapatkan hak, mendapatkan sesuatu hak. Baik. Rasuah yang ketiga, rasuah untuk mempertahan pertahanan daripada ad-darar, kemudaratan dan kezaliman. Ada juga rasuah. Rasuah untuk mendapatkan perkara yang hak. Nombor dua, ini rasuah untuk tolak, untuk benteng diri daripada kezaliman. Pas bagi rasuah. Dan seterusnya rasuah lil husul ala mansib atau amal. Rasuah untuk mendapatkan jawatan ataupun pekerjaan. Mendapatkan kedudukan ataupun pekerjaan. Ini pun contohnya ada tender. Tender sesuatu. Contohnya tender apa? Tender nak buat satu projek. Kerajaan keluarkan. Beratulah beberapa kontraktor. Jadi bila ada berlaku pemilihan, kerajaan nak pilih siapa kontraktor yang sepatutnya, datang satu pihak ini untuk menghulurkan apa? Menghulurkan sejumlah wang, sejumlah ganjaran untuk mendapatkan pekerjaan itu, untuk mendapatkan kontrak itu. Ini antara yang kita doakan negara kita doakan orang Islam bersih daripada perkara ini. Seterusnya, hal ta'lam, tadi ada hadis daripada Sayyidina Sauban. Kita tengok, apa maksud rashi? Man yu'ti. Man yu'ti allazi yu'inuhu 'alal batil. Orang yang, siapa yang memberi. Yang mana orang yang man yu'ti, siapa yang memberi sesuatu yang membantu dia ke atas kebatilan. Dia orang yang bagi satu benda yang membantu dia dalam perkara yang batil. Orang yang memberi rasuah lah rashi. Murtashi pula ialah al-akhis, orang yang ambil. Bukan setakat kita kata aku tak bagi rasuah. Masalahnya dia terima rasuah tu. Terima rasuah, jangan pula bila terima rasuah cakap apa? Rezeki jangan ditolak, bala jangan dicari. Itu salah. Dalam bab ni salah fikir macam tu. Sebab penerima rasuah juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan golongan yang ketiga adalah ra'ish. Siapa dia ra'ish ni? Wasit, pengantara antara ra'ish dengan murtashi. Ketiga-tiganya dilaknat, ketiga-tiganya haram. Baik, syurur ar-rashwah, kejahatan rasuah. Tengok yang pertama, fasadu manhajil hukmi fil ummah. Itu fasad, rosaknya kaedah penghakiman dalam umat. Rosak.
kaedah penghakiman dalam umat. Sebab sudah tidak ada ketulusan. Kita dapat nak bezakan mana yang betul, mana yang salah. Orang yang salah dibetulkan, orang yang betul disalahkan. Itu kita katakan fasad, kerosakan, manhaj, iaitu pendekatan ataupun kaedah penghakiman dalam umat. Yang kedua, fuqdan istiqah ladal mujtama' fi hukmi. Apa makna fuqdan? Gugur. Keguguran apa? Apa yang gugur? Kepercayaan. Gugurnya kepercayaan ladal mujtama' dalam kalangan masyarakat dalam perundangan. Dalam undang-undang. Dalam kehakiman. Baik. Intisyarul ruh an-naf'iyah wal maddiyah fil mujtama'. Tersebar. Intisyar ni kan tersebar. Tersebarnya roh. Semangat ataupun sikap. Sikap apa? Sikap naf'iyah. Apa ni naf'iyah? Mementingkan manfaat. Wal maddiyah. Sikap kebendaan dalam kalangan masyarakat. Maksudnya sikap naf'iyah itu iaitu sikap mementingkan manfaat. Contohnya, kalau kamu tutup kesalahan saya sekian-sekian, kamu dapat ini. Contohnya si A buat satu kesalahan yang menyalahi peraturan. Dia pun kata dengan B, kau senyap, kau dapat ni. Yang si B ni pula, kalau nak tutup kesalahan si A, dia kata kali ni kau punya kesalahan ni kalau aku cover, aku dapat apa? Tu naf'iyah, kebendaan. Manfaat, mengambil manfaat daripada sesuatu perkara yang batil. Seterusnya yang keempat, i'ta'ul fursah, memberikan kesempatan likulli batilin, kepada setiap orang yang melakukan kesalahan, kesilapan. Batil. Memberikan kesempatan kepada orang yang bersalah. Liyatamada fi abatilihi. Untuk berpanjangan dalam kebatilan dia. Seronoklah dia buat kesalahan, bebas. Berlagak dia. Tak ada apa yang dapat menghalang kebatilan dia sebab duit tu tadi. Ada rasuah. Jadi dia menyebabkan dia berterusan dalam perkara batil. Baik. Wuku' al-firqah wasyahna' wataqatu' fil mujtama'. Apa yang berlaku? Maka akan berlaku perpecahan. Syahna' berlakunya kedengkian. Ada dekat dalam muka surat 66 tu tarjamatul kalimah, boleh tengok ya. Syahna' kedengkian, wataqatu' memotong silaturahim fil mujtama' dalam kalangan masyarakat. Tengok ma yustafadu minal ayah. Apa yang kita dapat daripada ayat? Yahtamul Quran bitahzir min jarimati rasyuah. Al-Quran mengambil berat bitahzir, untuk memberi peringatan daripada jenayah rasuah. Yang kedua, aklu malil muslim an tariqir rasyuah haram. Makan, seorang muslim makan harta dengan cara rasuah itu adalah haram. Aklu, makan harta orang Islam an tariqir rasyuah, dengan cara rasuah, haram. Yang ketiga, hurimat ar-rasyuah li'annaha, kenapa diharamkan rasuah? Kerana tumkinul hakim 'ala al-hukmi bighairil haq, kerana membolehkan seorang hakim untuk membuat penghakiman tanpa hak. Dan yang keempat, ar-rasyuatu hiyal ma'mul allazi yahdimul adla minal mahakim. Rasuah itu adalah perbuatan, al-ma'mul, perbuatan, allazi yahdimu, yang merosakkan, al-adla, keadilan, minal mahakim, daripada mahkamah. Jadi kita nampak istifadah daripada ayat ini jelas menunjukkan tentang buruknya rasuah ini. Bagaimana kalau kita pergi kepada negara-negara di seluruh dunia ini, tidak terlepas daripada rasuah, dan mungkin ada beberapa negara, wallahu alam, saya pernah dengar
satu negara jiran kita, wallahu alam, okey, yang mana immigration dia sendiri memang tak menerima duit poket tepi. Okey. Kita nak dapatkan orang yang berintegriti ini, itu adalah satu nilai yang saya rasa kalau adalah orang yang berintegriti, maka tidak wujudlah lagi kezaliman dalam sebuah negara. Cantik dah Allah SWT gariskan. Kita tak perlu cerita anak-anak tentang negara yang adil dan sebagainya. Kalau kita tengok pun dalam kita masuk dalam skop sekolah, dalam skop kita dengan kawan-kawan kita. Okay? Mungkin pernah wujud situasi di mana kita buat salah. So kita kata kawan kita, kau tolong jangan bagi tahu ustazah, kau tolong jangan bagi tahu ustaz, tutup cerita pasal ni. Okay? Kau kalau kau tutup cerita, aku belanja kau sekian. Atau dia sengaja buat baik dengan orang-orang tertentu dengan bagi hadiah, bagi hadiah dia kata, tapi tu rasuah tu, bagi hadiah, dah bagi makan, dia kata apa, yang pasal hari tu aku kantoi dengan kau tu, kau jangan kantoikan pula dengan sekolah. Nanya nanti kan, aku dah belanja kau ni. Nampak? Memberikan sesuatu untuk menjadikan sesuatu yang salah itu hak. Dan menjadikan yang hak itu salah. Jadi, hati-hati. Mungkin semasa sekolah, na'udzubillah, berlaku begini. Bila naik kerja nanti, lain pula rasuahnya. Naik sebagai pemimpin, lain pula dia punya rasuah. Okay? Jadi, anak-anak yang dirahmati oleh Allah SWT. Okay? Ambillah perkataan-perkataan, highlightkan perkataan-perkataan baru, yang dapat membantu anda semua untuk memahami tajuk ini. InsyaAllah tajuk ini mudah. Boleh teruskan dengan latihan pada muka surat 69. Saya beri tempoh sehingga anak-anak akan dapat satu lagi video. So anak-anak ada masa lah untuk buat satu-satu. Kalau ada masalah seperti biasa, boleh maklumkan kepada saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.